الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر نزل به. Bab mengangkat tangan. Bab mengangkat tangan di dalam sembahyang kerana sesuatu yang berlaku. Tengah sembahyang ni angkat tangan. Bila berlaku sesuatu perkara. Jadi contohnya kita tengah sembahyang nak bercakap tak boleh. Cakap batas sembahyang. Macam mana kita nak bagi tahu sesuatu perkara kepada orang di luar sembahyang? Jadi berdasarkan kepada tajuk dan hadis yang kita akan baca ini, dibenarkan kita melakukannya memberitahu dengan isyarat. Contohnya orang nak ajak kita pergi ke mana? Pergi keluar musafir. Jom pergi Kuala Lumpur, ada urusan kita punya. Ini apa maksud? Tunggu sebentar. Macam mana anda pergi dulu? Bolehlah. Bagi isyarat saja. Belahlah kamu pergi dulu seorang. Maknanya boleh bagi isyarat. Dia tidak batal sembahyang dan tidak merosakkan sembahyang. Jadi kerana sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau kita nak bercakap, nak bagi tahu, nak balas balik percakapan orang ataupun soalan yang dikemukakan oleh orang, maknanya batal. Kerana dalam sembahyang diharamkan, ditegah kita bercakap. Jadi kita menggunakannya isyarat untuk memberitahu sesuatu perkara kepada orang. Okey, terus. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu, dia kata telah sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Anna bani Amr bin Auf bi Qubai kana bainahum syai'un. Ya. Sampai kepada dia maklumat tentang Bani Amrin bin Auf yang menetap, yang berada, yang tinggal di Quba. Adalah di antara mereka itu sesuatu, maka mereka berlaku daripada kalangan mereka itu Bani Amrin. Bani maknanya puak, kabilah. Berlaku di dalam kabilah mereka itu pergaduhan, pertengkaran. Maklumat itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah menunaikan sembahyang. Rasulullah ni sebagai imam, sebelum dia sembahyang orang sampai maklumat tu kepada dia. Bani Amr bin Auf ini yang berada di Quba sedang berlaku krisis. Maknanya berlaku pertengkaran, berlaku perbalahan daripada kalangan kabilah mereka. Okey, terus. Kana bainahum syai'un fa kharaja yuslihu bainahum fi anas min ashabihi. Fi unasin. Lalu Rasulullah pun keluar daripada masjid untuk mendamaikan di antara mereka. Dia pergi keluar dengan beberapa orang sahabat. Rasulullah ni pergi keluar daripada masjid dengan beberapa orang sahabat. Okey, terus. Lalu Rasulullahnya ditahan, maknanya tertahan. Bila nak selesaikan masalah orang bergaduh ni, orang berbalah ni bukan boleh ambil masa yang sebentar, 2-3 minit, 10 minit, 20 minit, mungkin tak selesai lagi 20 minit. Nak mendamaikan orang tengah panas orang tengah bergaduh. Jadi Rasulullah ni tertahan. Maksudnya dia tak boleh
balik dengan cepat ke masjid untuk menjadi imam menunaikan sembahyang. Jadi apabila dia tertahan wahanatis salatu, maka masuklah waktu sembahyang. Okey, terus Faja'a Bilal ila Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. lalu datanglah oleh Bilal kepada Abu Bakar. Bilal datang kepada Abu Bakar, lalu dia kata, terus Qala ya Abu Bakr, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis salat. wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan dan telah masuklah waktu sembahyang. Okey, terus adakah boleh kamu menjadi imam kepada orang ramai? Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni, sebenarnya banyak peristiwa, banyak keadaan bila Rasulullah ada urusan yang penting, ada sesuatu urusan, menyelesaikan sesuatu masalah, ataupun ketika Rasulullah sedang sakit tenat, sebagaimana hadis-hadis yang lepas yang kita belajar. Jadi bukan satu peristiwa, banyak. Kadang-kadang Rasulullah sibuk, jadi orang suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam ganti Rasulullah. Dalam hadis yang lain yang telah kita baca tu, yang Imam Bukhari letakkan satu tajuk, Ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bi imamah. Orang yang berilmu dan orang yang mempunyai kedudukan, jawatan di dalam masyarakat, dialah yang lebih layak jadi imam. Di bawah tajuk tu Imam Bukhari bawa mari hadis yang tentang Rasulullah sakit beberapa hari sebelum kesakitan yang membawa kepada kewafatan beliau. Orang pun cadang dan pada hadis yang itu Rasulullah sendiri cadang, murru Abu Bakrin bis salah, suruhlah Abu Bakar jadi imam sembahyang. Dalam peristiwa ni pun sama. Bagi ahli sunnah wal jamaah, ini adalah merupakan suatu isyarat. Apa makna isyarat? Maknanya clue bahawa bila Rasulullah wafat, yang akan mengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah adalah Abu Bakar. Yang mengganti Rasulullah SAW menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Dan Imam Syuuti menyebut di dalam kitab Tarikhul Khulafa, banyak lagi clue-clue, isyarat-isyarat yang apabila semasa Rasulullah hidup, apabila Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi imam. Sebab Syiah kata Sayyidina Ali kan, sebab dia kata ada hadis, sebenarnya tidak ada hadis, hadis yang dia mereka lah. Hadis yang Rasulullah, ada hadis apa di Syiah kata bila Rasulullah wafat, Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi ahli sunnah wal jamaah menafikan. Banyak lagi dalil-dalilnya. Di antaranya bila Rasulullah dia suruh letakkan batu asas untuk mendirikan masjid, membina sebuah masjid, Imam Syuuti bawa mari hadis, dia suruh Abu Bakar lagi letak. Lepas tu orang yang kedua Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Uthman, lepas tu Sayyidina Ali. Lepas tu Rasulullah kata, hadhihi khulafa'u min ba'di. Inilah khalifah setelah kewafatanku. Maknanya isyarat daripada Rasulullah tu cukup banyak bahawa Abu Bakar naik. Bila wafat Abu Bakar tu berlakunya naiknya Sayyidina Umar, Uthman dan juga Ali. Di dalam kitab-kitab syarah-syarah kitab hadis, di antaranya di dalam kitab Kanzul Mutawari, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dia buat mari satu sirah, satu cerita tentang bila di Madinah ini tersebar setelah kewafatan Rasulullah hadis-hadis yang orang baca tentang wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Rasulullah dah tak ada. Orang kata ada hadis Sayyidina Ali jadi khalifah. Aisyah radhiyallahu anha dengar. Lalu Rasulullah, Aisyah ni dia beritahu tentang masa Rasulullah nak meninggal tu, dia kata Rasulullah meninggal di atas pangkuan aku, di atas riba aku. Perkataan yang terakhir yang disebut oleh Rasulullah, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Dia tak sebut Sayyidina Ali. Dia tidak sebut bahawa Sayyidina Ali akan jadi khalifah. Tersebar pada masa itu di Madinah. Hadis, dikatakan ada hadis Rasulullah wasiat kepada Sayyidina Ali dekat-dekat dia nak wafat.
Begitu juga hadis yang selalu kita dengar yang Rasulullah sebut ummati, 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 Rasulullah nak wafat. Itu semua tak ada semua tu. Rasulullah sebut Allahumma rafiqul ala. Aku rindu sangat nak bertemu dengan kekasihku yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok dalam isu ni pun, dalam bab ini pun orang selain daripada Rasulullah mencadangkan Abu Bakar, sahabat lain pun nampak Abu Bakar ni yang paling layak jadi imam kalau Rasulullah tak ada. Okey, terus. Ya, boleh. Abu Bakar kata, boleh aku jadi imam kepada orang ramai. Syi'ta. Kalau kamu nak aku jadi imam, boleh. Okey, terus. Lalu Sayyidina Bilal qomat untuk mendirikan sembahyang. Terus. Lalu Abu Bakar pun maju ke depan jadi imam, sebagai imam. Lalu dia bertakbirlah sembahyang tadi untuk manusia, bertindak sebagai imam. Okey, terus. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fi sufufi yashukkuha shaqqan hatta qama fi as-saffi fa akhadha an-nasu. Okey. Lepas dia takbir tu, tiba-tiba Rasulullah mari. Rasulullah pun dah selesailah kerja dia tu, mendamaikan orang yang berbalah tadi. Bila dia masuk, kita tengok dalam hadis ni. Bagaimana cara Rasulullah masuk? Rasulullah dia tidak melintasi saf. Sepatutnya dia nak ke depan kan? Dia pergi ikut dinding kan, dia lintah. Tak. Dia membelah saf. Sebagaimana biasa kita sebut di dalam pelajaran kita yang lepas, dia belah. Sebab al-murur amam al-musalli. Lalu di hadapan orang sembahyang itu, hukum dia haram. Ditegah. Lalu dia membelah saf sembahyang. Okey, sehingga dia berada di saf yang pertama. Okey, terus. Lalu orang pun tepuk tangan. Tengah-tengah Rasulullah masuk ni, Abu Bakar tak sedar sebab dia jadi imam, dia duduk depan. Bila Rasulullah masuk tu, mereka tepuk tangan. Okey, terus. Qala wa kana Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu la yaltafitu fi salatihi. Dalam keadaan bising dalam masjid tu, orang duk tepuk tangan, Abu Bakar tak tengok pun. Dia tak perasan. Dia tak toleh pun ke belakang. Kiri kanan pun dia tak toleh. Okey, terus. Lalu apabila ramai sangat orang duk tepuk tangan, dia pun merasa tak sedar hati. Sebab apa orang tepuk tangan ni? Tiba-tiba orang tepuk tangan. Tak pernah berlaku macam tu. Dia tengok-tengok, ada Rasulullah di belakang dia. Okey, terus. Ini isu ni. Syahid yang kita nak ambil dalam hadis ni, bila Abu Bakar tengok Rasulullah baru masuk sembahyang. Rasulullah bagi isyarat kepada Abu Bakar. Sebelum dia takbir tu, dia bagi isyarat. Maka terus dia beri isyarat. Tak payah mengundur. Abu Bakar nak mengundur, cuak lah Rasulullah duduk belakang ni. Jadi segan lah. Jadi segan, malu, rasa tak selesa. Dia nak jadi imam Rasulullah, kekasih Allah. Walaupun dia sahabat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, izhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Persahabatan Abu Bakar dengan Rasulullah ni ada isyarat dalam Quran. Ketika mereka berdua, siapa berdua tu? Iaitu Abu Bakar dan Rasulullah di dalam peristiwa hijrah. Jadi, kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah, sebahagian ulama berpendapat kalau menghina para sahabat Nabi SAW, maka hukum dia berdosa. Tapi kalau menghina Abu Bakar, hukum dia kafir terus. Bukan saja berdosa. Sebagian ulama kata kafir hina Abu Bakar ni. Sebab persahabatan Abu Bakar ada isyarat dalam Quran. Isyarat dengan dhamir, izhuma fil ghari. Adapun persahabatan sahabat-sahabat lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut secara umum. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Disebut secara umum. Semoga Allah Taala redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Abu Bakar ni disebut dengan dhamir. Kalau maki Abu Bakar macam Syiah duk maki tu, sebahagian ulama kata bukan kata dosa besar, bahkan kafir terus. Sebab sibaqul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maki orang Islam adalah fasik. Bunuh orang Islam adalah kafir. Kafir di sini maknanya perbuatan seperti kafir. Perbuatan seperti kafir, bukan dia terus bunuh orang Islam ni jadi kafir tu, tak. Perbuatan seperti perbuatan kafir. Kan perbuatan kafir suka bunuh orang Islam. Jadi kalau sibaqul muslim fusukum, maki orang Islam biasa-biasa pun fasik dah. Maki sahabat macam mana? Sahabat pula Abu Bakar. Izhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Rasulullah bagi isyarat. Rasulullah bagi isyarat kepada Abu Bakar supaya teruskan sembahyang. Terus pimpin sembahyang sebagai imam. Okey, terus. Farafa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu yadahu fahamidallah. Okey. Tadi Rasulullah bagi isyarat. Sekarang ni Abu Bakar pula bagi isyarat. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, summa raja'al qahqara. Dia mengundur pelan-pelan. Dia mengundur pelan-pelan ke belakang untuk memberi ruang kepada Rasulullah jadi imam. Okey, terus. Hatta qama fi as-saffi wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila dia mengundur ke belakang, lalu Rasulullah pun maju ke depan. Rasulullah pun maju ke depan bertindak sebagai imam. Kerana Abu Bakar ni segan tadi. Dia nak jadi imam kepada Rasulullah. Okey, terus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyanglah menjadi imam kepada manusia. Okey, terus. Apabila selesai sembahyang, Rasulullah pun menghadaplah manusia. Ya ayuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'un fi salati akhastum bitasfihi. Okey. Rasulullah pun menghadap. Maknanya dalam hadis ni dia tak sebut selepas Rasulullah berzikir baru dia menghadap orang, selepas Rasulullah baca doa barulah dia menghadap orang. Ini di antara pengajaran yang besar dan penting. Menjadi amalan yang berlaku di zaman Nabi SAW, yang diamalkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat, mereka zikir masing-masing dan doa masing-masing. Yang ni banyak kali kita dah ulang dalam kuliah kita. Zikir masing-masing, doa masing-masing. Sebab dalam doa ni, setiap orang dia ada hajat-hajat yang tertentu. Dia ada kehendak yang tertentu. Dia ada keperluan yang tertentu. Dalam satu jemaah, dalam satu masjid, surau, bukan ada satu hajat je, satu matlamat je. Macam-macam hajat. Jadi bila macam-macam hajat, masing-masing lah doa. Sunnahnya begitu. Tapi tempat kita ni susah lah nak buat macam tu. Kalau doa masing-masing, zikir masing-masing, orang cok pula atas dahi. Doa masing-masing, zikir masing-masing, orang cok atas dahi. Demo ni kumpulan lain lah tu. Padahal itulah sunnah Nabi. Itu yang pertama yang besar yang kita kena faham. Yang kedua, bila ada sesuatu isu, sesuatu keperluan, Rasulullah tu cakap. Bukan dia tangguh lepas 2-3 hari, seminggu, bulan depan baru dia bagi keterangan apa masalah yang dia nak tegur tadi. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, sembahyang asar yang kita cerita hari tu. Rasulullah sembahyang, lepas sembahyang dia bagi salam kiri kanan, lalu dia bangun, dia langkah atas bahu manusia, dia masuk dalam rumah dia. Kan rumah Rasulullah ni dekat dengan masjid. Lepas dia jadi imam, dia langkah masuk dalam rumah. Dia ambil barang orang yang bagi zakat kepada dia. Aku teringat tengah sembahyang tadi, dia kata, harta zakat ni aku tak agih, belum sempat agih kepada orang yang berhak. Terus dia pergi. Maknanya tak semestinya tunggu dulu, zikir dulu, lepas tu doa dulu. Sebab zikir sambil-sambil berjalan boleh zikir, tidak ada masalah. Doa bukan semesti masa tu nak kena doa. Lepas tu pun ada kelapangan, maknanya
tidak ada urusan-urusan yang lain, boleh doa bila-bila masa pun. Maknanya kalau ada keperluan terus macam yang tadi. Kerana dalam kaedah para ulama-ulama hadis dan juga ulama fiqh, daripada perbuatan-perbuatan Nabi bila berlaku apa saja terus cakap, berlaku apa saja terus cakap tanpa tangguh, dimari satu kaedah takhirul bayan. Maknanya memperlewatkan keterangan. Anil waqtil hajah la yajuz. Memperlewatkan memberi keterangan bukan kepada waktu yang diperlukan, tidak harus. Maknanya bila ada isu terus cakap, jangan tangguh. Tangguh mungkin jadi lupa, ataupun tangguh datang pula isu lain, datang pula bab lain. Jadi cara perangai dan amalan Rasulullah ni bila tengok sahabat tersilap terus dibagi teguran. Dia terus tanya, dia tidak bertangguh. Kita ni banyaklah larinya, banyaklah berbeza dengan Nabi. Nanti kita tegur depan orang ramai, nanti dia masam muka pula, dia berasa hati pula. Kita buat bayangan tu terlalu banyak, andaian tu terlalu banyak. Dan orang Melayu ni jenis hati tisu, tak boleh nak tegur. Tegur-tegur tak mariah, tak mariah. 2-3 tahun pula baru nampak muka. Kenapa lama tak nampak? Ada urusan ni, Doroyan, musim Doroyan. Mana musim Doroyan sekarang ni? Jaga urusan Doroyan. Padahal dia kena tegur hari tu, dia malu. Tak boleh. Orang Melayu kita ni payah sangat nak beri teguran. Jadi orang Arab biasa dah. Dia dah hayat lama dia tegur. Sebab itu melibatkan masalah hukum. Tapi bila nak tegur orang ni tak perlulah tengking, marah, maki hama orang. Tegur dengan hikmah lah. Kesilapan apa yang dia buat. Jadi Rasulullah tanya apa tadi? Wahai manusia, malakum hina nabakum syai'un. Apa dengan kamu? Apa keadaan kamu? Apabila berlaku sesuatu di dalam sembahyang, akhadtum bi tasfih, kamu bertepuk tangan. Kenapa tepuk tangan tadi? Tepuk tangan sebelumnya dalam fiqh aja macam ni kan. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh 3 kali turut-turutnya tu batal. Sekali. Nanti tu tepuk pula. Kenapa tepuk tangan? Kerana tepuk tangan dia kata innamat tasfihu lin nisa. Adapun tepuk tangan ni bagi orang perempuan. Kalau dia nak bagi tahu, nak tegur imam ke, nak bagi tahu sesuatu perkara yang berlaku dalam sembahyang, orang perempuan lah disyariatkan supaya tepuk tangan. Man nabahu syai'un fi salati falyaqulu subhanallah. Tasbih. Kan kita dah belajar dalam fiqh, imam terlajak rakaat umpamanya, subhanallah. Imam tertinggal rukun, subhanallah. Imam tak cukup rakaat, tiba-tiba sembahyang Isya 4 rakaat. Rakaat ketiga dia dah bagi salam, subhanallah. Itu betul dengan hadis tu. Jadi dalam isu ni orang kita tepuk tangan. Rasulullah kata kenapa tepuk tangan? Sepatutnya kamu tasbih, sebut subhanallah. Okey, terus. Lalu Rasulullah pun toleh kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Qala ya Abu Bakar, ma man'aka an tusalli lin-nasi hina ashartu ilaik. Wahai Abu Bakar, apakah yang menghalang kamu jadi imam ketika aku isyarat supaya jadi imam? Apa yang penghalang? Apa alasan? Apa alasan kamu yang tak nak jadi imam tu ketika aku syarat supaya kamu jadi imam? Okey, terus. Qala Abu Bakr, ma kana yanbaghi li ibni Abi Quhafa ay yusalli baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar jawab. Dia kata tidak seharusnya, tak sepatutnya bagi anak Abi Quhafah. Anak Abi Quhafah ni dia lah Abu Bakar. Jadi untuk sembahyang jadi imam kepada manusia sedangkan Rasulullah masih ada. Jadi dia rasa segan, tak gamak, tak mampu, rasa kekok. Dalam bahasa kita kata kekok lah, orang yang lebih hebat daripada dia ada bersama dia. Siapa dia orang yang paling hebat itu? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isunya di sini, pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis dan juga tajuk yang diketengahkan,
bagi isyarat dengan tangan ketika sembahyang tidak merosakkan sembahyang, tidak membatalkan sembahyang. Kadang-kadang banyak juga saya duk dengar orang sebut orang mengaji hadis ni tak reti fiqh. Baca hadis nak ambil fiqh tak mana? Kita dah 1000 hadis dah kita belajar. Hari ni kita masuk hadis yang ke berapa? Hadis yang ke 1218. 1218. Lebih kurang 20 tahun dah kita belajar hadis ni. Selain daripada Bukhari, Muslimnya, Tirmizi, Abu Daud, Nasai dan sebagainya. Kita dah belajar. Dia kata orang mengaji hadis ni tak macam mana nak ambil hukum fiqh pun. Sebab tu orang tak nak mengaji hadis. Tak tahu mazhab apa pula. Pertamanya tak boleh ambil hukum. Sedangkan banyak dah kita duk cerita bab hukum fiqh ni. Hukum fiqh ni semua ambil daripada hadis. Ambil daripada Quran dan hadis. Fiqh ke, tasawuf ke, akidah ke, semua ambil daripada Quran dan hadis. Tiba-tiba dia kata tak boleh nak ambil hukum fiqh daripada hadis. Okey. Terus masuk tajuk yang kedua. Babul khasri fi shalah. Bab cekak pinggang di dalam sembahyang. Cekak pinggang tahu kan? Semua orang tahu. Tak ini kan? Jadi cekak pinggang di dalam sembahyang ini hukum dia makruh, ditegah. Kerana sekurang-kurangnya dia ada 3 alasan yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, ini perbuatan orang Yahudi. Perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia selalu cekak pinggang. Ketika itu orang Yahudi bila sembahyang cara syariat dia cekak pinggang. Jadi Islam larang sebab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia tergolong daripada kalangan kaum itu. Sebab tu mari ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, orang Yahudi, Rasulullah kata, dia sembahyang, mereka menanggalkan kasut. Bila nak sembahyang, tanggal kasut. Rasulullah kata, khalifuhum, bezakan dengan mereka. Kita sembahyang pakai kasut. Kita sembahyang pakai kasut, Rasulullah kata. Sebab orang Yahudi sembahyang, masuk dalam tempat ibadat, dia nak sembahyang, dia tanggalkan kasut. Oh, besok tuan-tuan masuk dalam surau pakai kasut sebab beramal dengan hadis yang kita baca pada malam ini, jangan tanggal kasut. Pakai kasut lah besok. Masuk dalam surau. Macam mana Syekh? Sebab tu bila mengaji ni tuan-tuan jangan tidur. Sebab ada satu cerita, disunatkan hari Jumaat itu pakai bau-bauan. Dia tertidur. Tentu dia tertidur. Lepas tu dia balik rumah dia hari Jumaat. Dia minta kat isteri dia bawang. Tok Guru kata sunat pakai bau-bauan. Dia duk perasan bawang. Hak Tok Guru sebut dia hari sunat, hari Jumaat sunat pakai bawang. Dia lomoh habis badan dia dengan bawang. Tu pergi sembahyang Jumaat baulah bawang, tak bau wangi-wangian. Hadis ni dapat dari mana? Hadis ni dapat kat Ustaz Amrah. Ustaz Amrah banyak lah ni. Hak cerita-cerita pelik banyak Ustaz Amrah. Bila orang mengantuk dia banyak buka cerita. Seronok mengaji dengan Ustaz Amrah ni. Bila orang mengantuk dia banyak cerita. Hadis ni saya dapat kat dia, bukan dalam kitab hadis. Jadi bab pakai kasut tadi, itu zaman dulu lantai masjid Rasulullah ni pasir, tanah, sebab tu dia memang pakai kasut. Dan ada sebahagian sahabat ludah dalam masjid pun ada. Yang kita mengaji yang lepas kan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pula, badui kencing dalam masjid. Isunya kerana lantai masjid Rasulullah pasir dan juga tanah. Jadi tuan-tuan besok datang ke surau masjid jangan pakai kasut. Tak boleh. Sebab kita ada kapet, sejadah dan sebagainya. Ini cerita zaman Nabi. Jadi bila tengok orang Yahudi tu semayang dia tanggal kasut, semayang dia tanggal kasut, Rasulullah kata khalifuhum. Berbezalah dengan mereka. Kita semayang kita pakai kasut. Pada zaman tu lah, sesuai pada zaman tu. Tapi kalau orang nak pakai kasut tentera ke, askar ke, bomba, jepam dan sebagainya, kalau duduk dalam hutan boleh pakai kasut. Semayang dalam hutan ke, atas padang pasir, tepi pantai, harus pakai kasut kalau sekiranya kasut itu suci, bersih, selamat daripada najis, kekotoran najis. Okey, yang pertamanya kerana tasyabuh, dilarang kita cekak pinggang. Yang keduanya perbuatan orang yang sombong. Kalau orang budak-budak lah,
umur bawah pada kita, sembang kita cakap pinggang macam mana? Mari tak? Panas tak? Bukan panas menyerap darah-darah. Ha? Maknanya kita nampak macam kurang adab kan? Sembang cakap pinggang. Maknanya yang kedua, lambang orang yang sombong bila sembang ni cakap pinggang, apatah lagi bila dia sembahyang. Dia sombong dengan Allah Taala. Yang ketiga, sebab apa dia larang? Makruh cakap pinggang dalam sembahyang, kerana itulah rehat orang kafir ketika berada dalam neraka. Rehat orang kafir, dia bersenang-senang dan neraka dah kena teruk lah, dia rehat macam tu. Sebenarnya dalam neraka ni tak ada rehat. Sejak dia masuk sampai bila-bila lah. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ulama bagi 3 alasan sebab apa makruh. Pertamanya tasyabuh orang kafir, yang keduanya sombong, yang ketiganya rehat, cara rehat ahli neraka. Okey, terus. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hamdan an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala nuhiya an yuqsi bis salah wa qala Hisham wa Abu Hilal an Ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata dilarang bercakap pinggang di dalam sembahyang. Dilarang bercakap pinggang dalam sembahyang. Siapa larang ni? Iaitu Nabi SAW. Okey, terus. Qala Imam Bukhari hadatsana Amr bin Ali qala hadatsana Yahya qala hadatsana Hisham qala hadatsana Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala nuhiya yusalli rajulun muhtasira. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata telah menegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang sembahyang di dalam keadaan bercekak pinggang. Macam tadilah. Kerana 3 alasan yang kita sebutkan tadi sebab apa dilarang oleh Nabi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.